Kejap ya. Buka lampu sekejap. Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas kita pada 1 hari bulan 3 dan fokus kita pada hari ini adalah tentang penghasilan kajian kes. Semua orang sihat? Sebab tak nampak gambar kan? Kan zombie semua. Kan ni nampak F, M, N, T. Ada gambar apa ni, hantu yang putih ni panggil apa ni? Ni gambar apa tak tahu. Sinchan ke apa? Ya, tak apalah awak suka gambar-gambar tersebut. Saya okey je. Okey. Selamat datang Syafiqah. Ya. Okey. Jadi kita akan mulakan ya penerangan dia tentang kajian kes. Sebab saya tengok tahun lepas saya berapa kali saya kena ulang balik bagi mereka yang tak buat ya. Janganlah menyusahkan cikgu, memanglah tugas saya tu ngajar, tapi kalau tak nak datang pun tak buat ya, macam tahun lepas tu si Abitra tu langsung tak hantar. Laila pun sama ya. Laila Putri pun sama, itu tak hantar juga. Saya ada rekod markah-markah tu Jadi untuk pengetahuan awak ya, kita kena buat kajian kes ini sebab dia menjadi prasyarat ya untuk mendapatkan sijil SPM. Ya, jadi kalau anda tak buat kajian kes sejarah, awak fahamlah sendiri apa maksud saya tapi markah memang tidak dimasukkan ya dalam SPM. Cuma syarat ya untuk mendapatkan sijil tu kena buatlah. Jadi kalau dia tak jadi syarat, saya pun tak nak susah payah mengajar awak kan. Baik saya ajar sukatan pelajaran yang lain, tak perlulah kita buat kajian kes. Okey, jadi kita mulakan penerangan kita, taklimat kita tentang sekejap ya, saya kena sharing dulu. Kehadiran dah isi belum? Belum. Kehadiran saya letak dalam kejap saya hantar balik. Tadi saya hantar dekat dalam grup apa benda panggil ni, Google Meet. Okey. Sekejap, saya bagi balik. Okey, saya dah hantar kehadirannya, ada masa isi. Tak isi, tangguhlah sehari besok. Baik, nampak ke sharing ni? Nampak. Okay, thank you very much. Okay, tajuk kita pada hari ini kita akan memberi fokus ya kepada taklimat kajian kes bagi tingkatan 5. Pengalaman anda membuat kajian kes ni adalah pada tingkatan 1 lagi ya. Jadi maknanya anda dah pro lah. Kira kalau form 1 nak tanya tu anda lah pakar rujuk ni. Sebab awak lah batch pertama yang menghasilkan kajian kes. Okay. Okay, langkah pertama yang mesti kita buat adalah kita sediakan dulu jadual kerja ni. Jadi awak ambil satu test pack ya. Ambil satu test pack, awak buat jadual kerja ni. Sekarang awak tunggu dulu, jangan buat sekarang. Ya, nanti saya beritahu lepas 30 minit saya terang ni kita buat sama-sama di dalam aplikasi Telegram. Ya. Jadi dalam jadual kerja ni awak tuliskan dalam muka surat pertama tu awak tuliskan tajuk jadual kerja. Buat kotak macam ni. Okey. Lepas tu hari ni awak tulislah 1 hari bulan 3 mendengar taklimat daripada saya tentang penghasilan kajian kes yang saya dah siap tuliskan. Lepas sekarang awak buat apa? 1 hari bulan 3 lagi. Ya, berbincang dengan rakan tentang masalah dan persoalan. Mungkin lepas tu awak besoknya 2 hari bulan awak melayari internet. Mungkin 3 hari bulan mendapatkan maklumat. Okey? Faham? Hello? Faham ke? Faham.
Tak dengar pula faham. Korang jawab faham ke tak? Faham. Faham. Okey. Jika awak tak jawab, saya tak boleh pergi. Nanti yang pergi laju awak tak boleh ikut. Ya? Okey, kita pergi balik sini. Kecil kan nak usahakan payah juga ya. Okey. Jadi tugas pertama buat, jadi tak perlu salin sekarang. Itu saya akan bagi awak. Stop sharing ya sekejap. Ada masalah. Komputer saya ni komputer tua, jadi dia tak boleh laju-laju. Dia boleh laju dia problem lah. Okey. Jadi tindakan pertama anda adalah anda menghasilkan jadual kerja ini. Okey. Jadi bila mungkin malam garang ataupun besok malam awak ada mesej saya, telegram 2 hari bulan, 3 berbincang dengan Puan Suraya tentang objektif kajian. Tulis ini. Ya. Perbincangan dengan bertanya guru ni banyak kali tanya, at least mesti 3 kali ya, cakap awak. Bertanya guru yang awak tulis kat sini mesti 3 kali. Kalau tidak kan awak tak akan dapat markah yang tinggi. Faham tak? Lepas tu aktiviti-aktiviti lain tu awak tulislah juga. Ya, sehinggalah awak buat pembentangan tahun lepas tak semua orang buat pembentangan ya. Jadi tulislah pembentangan dijalankan. Bila kita adakan pembentangan ya. Okey. Next, kita lihat langkah kita mengadakan pelaksanaan kajian kes ini. Ya, langkah pertama adalah kita membuat pernyataan masalah. Okey, apa dia? Okey, ini dia pernyataan masalah. Pernyataan masalah saya, Syafiqah baca kejap ni atas ni. Pemerintah dan rakyat perlulah bekerjasama bagi mempertahankan kedaulatan negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Bagus. Inilah pernyataan masalah kita. Jadi langkah pertama ni membuat pernyataan masalah. Pernyataan masalah saya dah bagi. Sebab kalau saya minta awak cari, mungkin awak rasa susah, jadi saya tolong awak. Ya, kemudian soalan dia ialah baca Sabrina. Nyatakan konsep kedaulatan. 2. Jelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. 3. Analisakan langkah-langkah agar kedaulatan negara kita kekal terpelihara. Okey, semua orang ada buku teks kan? Saya nak awak buka. Bagi tahu saya, di mana awak boleh dapatkan tentang konsep kedaulatan. Kita dah belajar kan tajuk ni? Muka surat mana yang modul PDPR 2021 nak kena hantar hari Khamis ni? Muka surat 4, cikgu. Okey. Masya, muka surat berapa untuk soalan nombor 1? Masya dia hadir masa kelas pertama tu. Berapa Masya? 4 saja ke? Muka surat 7. Salah. Muka surat 4 dan muka surat 5.
Kalau kita tengok muka surat 4 tu dia bagikan takrif kedaulatan. Kita tak nak takrif. Di atas sana dia ada bagi kan soalan tu, dia kata kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi. Jumpa tak ayat tu? Jumpa tak ayat tu dalam buku teks muka surat 4? Paling atas sekali ni. Dia tunjuk dalam ni. Nampak ke ni? Paling atas sekali. Itu. Jadi satu perenggan ni. Nampak? Ya? Baik. Kemudian di muka surat 5, kita tengok pula pandangan tokoh-tokoh. Ya? Apa tokoh tu cakap tentang kedaulatan? Okey, Mat Wana, apa nama tokoh yang ada di muka surat 4? Nak tengok awak buka muka surat yang betul ke tidak lah kan? Okey, siapa punya pandangan ada di muka surat 4, 5 tu? Mat Wana? Ya. Aristotle. Bagus. Ibnu Jadi ada Khaldun. bagus. Jane Bodin. Tunku Okey. Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, jadi di situ awak boleh dapatkan jawapan untuk soalan 1. Nampak tak? Satu perenggan di muka surat 4 awak tandakan. Kemudian awak ambil pula pandangan tokoh-tokoh ini. Jelas? Jelas? Jelas. Okey. Kalau tak jelas kan PM saya ya. Baik, sekarang kita tengok persoalan nombor 2. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dari muka surat mana kita boleh dapat jawapan? Saya nak tanya Gi. Muka surat mana Gi? Gi Xiao? Muka surat dua belas. 12 tidak tepat. Salah Kepentingan mewujud negara berdaulat. Tengok key dia, kepentingan. Muka surat 10. Ya, bagus ya. Muka surat 10 sampailah muka surat Muka surat 11. Bagus ya. Jadi awak tandakan ya. Muka surat 10 hingga muka surat 11. Nak cakap pasal kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, sekarang kita masuk soalan nombor 3. Analisakan langkah-langkah agar kedaulatan negara kita kekal terpelihara. Dari buku teks ni kita dapat daripada mana? Muka surat berapa? Kita nak tanya Farah pula. Farah dia kelas pertama dia masuk atau dia hilang? Ya, langkah-langkah mempertahankan langkah-langkah agar kedaulatan negara kita kekal terpelihara. Maksudnya kita terus merdeka. Muka surat berapa jawapan dia? Farah? Dah hilang? Ya? 12. Ya, ulang semula. Muka surat 12. 12 hingga? Betul? Sampai muka surat berapa? 15. Muka surat 12 sampai? 15. Bagus. Ya, jadi bagus. Awak tandakan ya. Tandakan soalan 3 ni dan muka surat 12 hingga muka surat 15. Okey, jadi itu langkah pertama kita. Kita nak buat pernyataan masalah. Ya, saya dah tolong awak.
buatkan pernyataan masalah. Baik, jika ada murid yang tak nak masalah yang saya bagi, dia nak cari soalan sendiri, silakan. Saya alu-alukan. Bukan paksaan mesti ikut soalan ni, tidak. Awak boleh cerita soalan lain, boleh cerita pernyataan masalah yang lain. Ya, okey. Kita lihat apa yang saya tulis. Tadi dah jumpa bahan rujukan? Masa saya tanya soalan, 3 soalan tadi. Jumpa dah bahan rujukannya? Buku teks. Ya, bagus Esa. Jadi buku teks tu adalah bahan rujukan awak yang pertama. Okey, dah dapat dah 1. Okey, jadi awak kena cari sekurang-kurangnya berapa rujukan? 3. 3, very good. Jadi daripada 7 ni dah dapat 1 kan? Mungkin awak boleh cari daripada laman sesawang lah sebab awak nak keluar pun susah kan? Ataupun awak nak pergi library, awak nak cari buku ilmiah, nak cari jurnal. Okey, sini saya nak bagi tahu, tolong tulis, saya tak boleh terima Wikipedia. Okey, bukan saya tak boleh terima, semua cikgu tak boleh terima. Ya, semua cikgu yang buat kajian kes dia tak boleh terima. Wikipedia 1, lagi 1 ialah blog. Kita tak boleh terima. Okey, sebab itu bukan kajian yang asli. Okey, faham? 2 benda kita tak boleh terima. Wikipedia dan satu lagi ialah penulisan blog. Okay, jadi awak ada banyak sumber awak boleh tengok. Tahun lepas saya ada bagi video betul tak tentang Jepun. Kalau ada yang menengoklah video yang saya hantar masa buat kajian kes tu ada audio visual. Jadi kalau awak tengok YouTube ada sumber yang berkaitan kedaulatan negara, boleh ambil. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada langkah seterusnya, iaitu membina objektif kajian. Objektif kajian ni kita bina daripada masalah yang kita ada. Okey, kita tengok contoh yang saya beri. Ya. Okey, objektif kajian mesti sediakan 3 ataupun 4. Minima 3. Ya. Jadi saya di sini saya kata menyatakan pelbagai maksud kedaulatan oleh tokoh-tokoh sejarah. Okey, jadi kita dah tengok tadi buku surat 4 ni kita nak ambil maklumat tu kan dan buku surat 5. Jadi itu objektif kita. Menjelaskan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Apa pentingnya kita ada negara yang berdaulat? Negara berdaulat maksudnya negara yang merdeka. Ya, kenapa kita mesti wujudkan negara yang merdeka? Dan akhir sekali menganalisa langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kalau awak tidak mahu gunakan tajuk saya ni tadi, tajuk ini, awak nak buat tajuk lain, objektifnya kena buat sendiri. Faham tak? Ya? Okey, ini objektif berdasarkan soalan yang saya bagi. Okey, next langkah yang seterusnya adalah kita nak melihat kaedah kajian. Kaedah kajian mesti ada 3 daripada senarai yang ada. Okey, bila kita sudah ada pernyataan masalah, kita sudah ada objektif kajian, kita sudah boleh buat kaedah kajian. Mungkin pertama awak buat kaedah kajian pergi ke perpustakaan Tun Razak atau perpustakaan Raja Dihileh sana. Ya, mencari bahan. Tulislah pada sekian-sekian hari bulan saya telah pergi ke perpustakaan. Okey, untuk membuat kajian tentang tajuk di atas. Pada 8 hari bulan saya telah melayari internet. 8 bulan Mac saya melayari internet tentang tajuk yang berkenaan. Kena buat dalam bentuk ayat lah. Ya. Kemudian awak buat, mungkin awak nak temu bual. Awak nak temu bual orang-orang tertentu.
Ya, tapi kena sediakan skrip. Okey? Siapa yang nak ditemu buat? Atau kita nak berbuat audio visual. Ya, yang ni video lah. Ya, video dalam YouTube boleh dapat. Okey? Next, kita lihat yang kita nak buat. Okey? Satu, mungkin bentuk laporan kita dalam bentuk kerja projek. Tapi tahun lepas saya pilih yang mana? Bentuk nombor berapa kita buat kajian tahun lepas? Kita buat dalam format essay kan? Okey? Wadah buat Google kan kita sudah lah sama mana kita nak guna. Bincang lah. Okey, bincang bersama rakan. Awak cari ya objektif, saya dah bagi dah kan. Awak cari maksud daulat ya, saya cari kepentingan, bahagikan kerja lah. Dah tak faham, tanya cikgu. Ya, ni kajian kita juga ni, bertanya cikgu. Dah tanya cikgu, mungkin awak boleh melayari internet tu sendiri. Ya, laman sesawang tertentu. Dan kemudian bila sudah dapat ni semua, anda mungkin juga pergi ke tapak kajian, pergi melawat. Tapi bagi soalan ini tak sesuai nak pergi melawat. Sebab dengan keadaan COVID sekarang ni pun susah untuk kita pergi ke tapak kajian. Ni pergi ke perpustakaan. Ya, dan akhirnya kita menulis. Saya panggil awak duduk dalam kelas, tulis tajuk tu kan. Ingat tak tahun lepas? Okey, bila kita dah dapat bahan, bila kita dah temu dua orang, ya, kita dah ada buku, rujukan, dah pergi library, dah tengok internet, maka kita ada banyak bahan sekarang. Okey, kita pun analisakan data itu. Ya, analisa yang mana nak guna, yang mana tak nak guna. Maka kita analisakan dia, ya. Dan kemudian kita membuat laporan. Okey, masa kita buat laporan ni, laju ke? Laju ke? Senyap dia tu, laju lah tu. Tak laju lah tu. Okey, masa kita membuat laporan ni, kita kena ada tajuk. Tajuk kita tu adalah pernyataan masalah tadilah. Tulis tajuknya. Saya nak tanya. Hyong, apa tajuk kita tadi? Oh, Hyong. Tajuk kita ialah ni tajuk kita. Nampak? Murid mengenal, silap. Tapi klik, ni dia tajuk kita. Pemerintah dan rakyat perlulah bekerjasama bagi mempertahankan kedaulatan negara demi kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Bawah dia awak tulis lah. Penulis Matuana binti apa? Matuana B binti apa? Tulis kat bawah tu. Penulis. Okey, nanti saya tunjuk contoh kalau tak faham. Kemudian dah tulis tajuk, dah tulis penulis, kita tulis 3 objektif kajian. Objektif kajian cikgu dah bagi ke belum, Sabrina? Saya dah bagi belum objektif kajian? Dah. Tak boleh jawab ya? Bagus, saya dah bagi tadi ada 3 objektif kajian. Ya, kemudian kita ada 3 kaedah kajian. Ini bergantunglah kepada kajian mana yang awak pilih. Ya, ini saya tak boleh tetapkan sebab awak yang akan pergi mencari bahan. Okey, dan kita menulis dapatan kajian kita. Nah, sebelum kita menulis dapatan kajian, kita kena buat pengenalan dulu. Ya, kita kena tulis pengenalan.
Kemudian dah tulis semua dapatan tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 soalan dah jawab. Kita buat kesimpulan. Ya, lepas tu barulah kita tulis merukan dan akhir sekali kita tulis, kita masukkan lampiran. Kita photostat buku, kita buka surat satu, buku surat yang kita gunakan saja. Tak perlulah photostat banyak-banyak sebab membazir duit. Itu dia. Okey, lampiran. Kalau kita guna buku lah, ya, kalau guna internet laman sesawan tertentu, print juga muka surat yang berkenaan. Okey, semua ni awak mesti, kalau ya, masangan pembentangan ada 2-3 orang aja buat. Pembentangan boleh dibuat dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk iThink, dalam bentuk peta minda atau grafik. Ya, awak boleh terangkanlah sebab nak tunjuk bahawa hasil kajian tu awak yang buat. Pembentangan tu awak adalah daripada kajian awak. Takut orang lain buat awak tak reti bentang. Ya, dia penipuan lah pula kat situ kan. Jadi pembentangan ni kita akan buat secara atas talian juga. Sebab kita tak cukup masa, masa kita banyak di rumah. Jadi saya akan gunakan pembentangan secara PowerPoint atau TikTok ke, ikut awak lah yang awak suka. Tapi janganlah sampai tak ada langsung macam tahun lepas saya tunggu tak ada. Okey, ni kertas awak. Nampak ni 3 helai kertas awak ni. Kotak pertama ni, nampak kotak pertama. Ni kertas pertama awak lah, buku surat pertama awak. Jelas Kita buat jadual kerja dulu. Okey. Nanti saya bagi bahan ni, video ni pun saya bagi sekali. Okey, kita buat jadual kerja. Lepas buat jadual kerja ni satu muka surat tinggalkan satu muka surat lah sebab ada banyak nak tulis kan. Pergi library, bertanya cikgu, pergi ke melayari laman internet sampailah kita buat pembentangan. Ya, ni jadual kerja ni formatnya macam tu. Tadi dah tunjuk. Lupa tunjuk oleh semula. Ini bentuk jadual kerja. Okey, semuanya akan saya bagi nanti. Okey, tu jadual kerja. Lepas buat jadual kerja, muka surat belakangnya atau muka surat satu lagi. Okey, awak boleh tulis di belakang kertas ini atau awak boleh tulis di kertas satu lagi. Takut di jadual kerja ni banyak kan? Awak asingkanlah. Awak tulis 3 objektif kajian dulu. Objektif kajian dah bagi kan? Tulis itu 3 objektif kajian. Nombor 1, tulis 3 objektif kajian. Nombor 2, 3 kaedah kajian. Apa kaedah nak guna tadi? Melayari laman internet, kaji dokumen, ada semua. Okey, tajuk, kita tulislah tajuk tadi, pernyataan masalah tadi. Tulis tajuknya, penulisnya siapa? Saya bagi contoh tadi, Matuana kan? Matuana B. Itu dia. Okey, lepas awak tulis tajuk, awak tulis sini, sambung aja di muka surat yang sama. Semua di satu muka surat. Ya, selanglah sebaris. Ya, ni lepas 3 objektif, selang sebaris, tulis 3 kaedah. Lepas tu tulis tajuk, tulis penulis, selang sebaris. Dalam baris ni awak tulis pengenalan. Pengenalan ni tak nak banyak. Saya nak 5 hingga 6 ayat saja tentang keseluruhan tajuk yang awak buat. Okey, 5 hingga 6 ayat sahaja. Lepas habis ni awak selang sebaris, habis pengenalan ni selang sebaris, awak tulis jawapan nombor 1. Apa jawapan dia dari muka surat 4 tadi kan? Kalau awak nak cari sumber lain, awak boleh ambil dari sumber lain. Kemudian awak tulis pula jawapan yang kedua. Ejaan jawapan saya ni salah. Enggak. Okey, selang sebaris tulis
pula jawapan yang ketiga. Okey, boleh tulis nombor soalan dan mesti ada penggan. Okey, janganlah saya baca tu tak ada penggan, penat saya. Okey, selesai yang ni, muka surat ni. Mungkin di belakang dia ada kosong atau di bawahnya ada sambung dengan kesimpulan. Ya, macam dia berurutan lah ni ya, berurutan. Habis je soalan 3 ni, pergi ke kesimpulan. Okey, perlu ada dalam mengetahui dalam kesimpulan yang awak kita setanding dengan negara maju yang lain. Okey, dah tulis ini 3 perenggan, 1 perenggan pengetahuan, 1 perenggan iktibar dan nilai, perenggan yang terakhir adalah harapan. Awak pun tulislah sumber rujukan. Ni formatnya saya akan bagi. Macam mana format menulis sumber rujukan. Okey, kemudian barulah awak susun lampiran awak di belakang sekali. Lampiran ni kita tak salin, kita photostat tadi kan, kita letak di belakang dan kita susun lah. Yang pertama muka surat depan mesti jadual kerja, diikuti dengan benda-benda ni semua. Okey, diakhiri dengan susun lampiran anda. Okey, baik, ada soalan? Ada soalan? Okey, inilah soalan kita. Itu saya share je. Tujuh. Ya, saya. Dekat handphone ada PowerPoint ke? Ulang suara. Dekat handphone ada PowerPoint ke? Ulang. Kat handphone. Awak punya handphone ada ke? Kalau awak ada, download dia lah. Kalau tak ada, awak nak guna PowerPoint untuk apa ya? Untuk pembentangan? Ya. Pembentangan saya tengok ramai je 4-5 azad akasia tu dia buat atas handphone. Tapi kalau nak suruh saya ajar masih tak erti. Awak tanyalah rakan-rakan muda awak tu. Mungkin mereka lebih arif tentang penggunaan handphone. Tak ada kok, gunalah TikTok. Kan tak boleh buatlah 2-3 TikTok. TikTok berapa minit yang boleh tahan? Banyaklah buat. Kan? Banyaklah satu tajuk objektif, buat TikTok objektif tu kaedah kajian satu TikTok lagi. Kena combine lah. Awak kan ketera benda-benda ni, saya kan tahu ni. Okey, boleh? Saya kalau tanya PowerPoint saya boleh jawab lah. TikTok ni semua saya tak pernah buat, jadi saya tak tahu. Okey, jadi ada handphone yang compatible lah, dia boleh buat melalui handphone. Ada yang tak boleh. Jadi awak mungkin awak kalau tak boleh buat, awak buat kertas ni, agak gambar, kemudian awak terangkan dengan mulut lah. Tengok gambar, lepas tu hantar, terangkan pakai Telegram, ada voice boleh hantar rekaman suara. Okey, ini soalan. Ini soalan macam saya bagi tahu lepas lah kan. Nampak ke sharing ni? Soalan kita ni soalan ni saya akan bagi nanti dalam awak punya
Okey, ini sumber rujukan. Soalan dia 2 muka surat ya. Laporan ni lah. Okey. Baik, itu dia soalan yang saya akan berikan kepada awak So, jika ada soalan, boleh tanya sekarang dekat sejam dah ni. Patut ni 30 minit je. Okey, lepas aktiviti kisah ni saya pun tak tahu apa yang awak tak faham kalau awak tak bercakap. Boleh tak? Boleh. Okey, ada soalan boleh tanya sekarang. Syafiqah okey je boleh. Okey, orang lain ada soalan tak? Ada Okey, saya